Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baiklah, macam mana pun kita akan go through semula. Bila kita belajar tentang bahasa Arab, macam kita nak faham bahasa Arab dalam Quran ni, maka kita kena ketahui semua kalimah yang dalam bahasa Arab tu boleh dipecahkan atau boleh dibagikan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan harf, kumpulan isim berwarna ni. At the same time, mushaf kita ni kita sediakan dalam color. Jadi ada color code. Tadi kumpulan apa? Yang pertama harf, kita dah buat 2 minggu yang sebelum ni. Warna hijau, kemudian isim, semalam baru selesai, isim, kata nama dalam diwarnakan hitam, dan hari ini kita akan tengok kepada kata kerja ataupun dalam bahasa Arabnya fi'il. Ya. Baik. Macam biasalah, kalau kita harf ni apa dia, saya akan recap semula kan. Harf ni ada 2 part, 2 bahagian. Satu kata tugas, iaitu harfu jar, harfu nasab dan harfu jazam, dan kedua kata sendi. Kata sendi yang tidak mempunyai tugas lain, bahkan sebagai sendi sahajalah. Jadi kita dah tengok huruf ataf, taukid, huruf syarat, huruf jawab, harfu istifham, huruf nafiyah, huruf istiqbal, istidrak, kafah dan lain-lain. Jadi kita dah tengok dah. Kemudian kata isim pula, kata nama, dia kata yang tidak terikat dengan masa. Jadi dia menamakan. Bila kita cerita pasal isim, tak boleh lari daripada pecahan isim pula. Isim tu boleh dipecahkan kepada 3 bahagian. Bentuk isim, jantina isim dan juga bilangan isim. Dan maknanya satu kalimah isim tu ada 3 perkara yang kita boleh dapati daripada situ menerusi tanda-tanda yang terdapat pada satu-satu kalimah isim. Jadi hari ini kita terus pergi kepada bahagian fi'il. Fi'il ini kalau bahasa Melayunya kata kerja lah. Perkataan yang menunjukkan perbuatan dan dia terikat dengan masa. Ini bahasa Arab. Bahasa kita tak nampak masa tu, tapi bahasa Arab dalam satu kalimah tu dia ada menunjukkan masa lampau, ya, nama dia fi'il madhi, dan masa kini fi'il mudhari' ataupun masa depan fi'il mudhari' juga, dan fi'il amar, kata perintah. Kita terus pergi kepada nota kita tu, nota fi'il. Baik. Ini dia. Jadi fi'il pula, bila kita tahu kata kerja, fi'il ni boleh dibahagikan kepada 3. Kita boleh pecahkan dia kepada 3. Kalau kita melihat fi'il dari sudut masa ataupun kala. Ya? Jadi fi'il madhi dia ada 3. Dia terbahagi kepada 3 pecahan. Iaitu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il madhi kata kerja yang berkaitan dengan masa lampau. Dia juga adalah mabni. Maknanya dia tak ada perubahan baris. Dia asal dia macam itulah. Kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pula berkaitan dengan masa kini dan masa depan. Dia boleh i'rab, maknanya boleh berubah baris. Baris akhir. Bila kita cakap berubah baris tu maknanya baris akhir lah. Ya. Fi'il amar ialah kata kerja perintah dan berkaitan dengan masa depan sahaja. Dia pun sama macam fi'il madhi tadi, iaitu dia mabni, kaku. Inilah. Jadi hari ni kita nak tengok je, kita nak kenal yang dimaksudkan dengan masa tu macam mana. Macam mana kita terjemahkan, ya? Fi'il madhi kata kerja kala lampau. Dalam bahasa Arab dia tu, ni tak perlu nak tulis. Maksud saya tu nak tulis boleh, tapi tak perlu nak macam susah hatilah kalau kata tak tahu Jawi, tak tahu nak tulis bahasa Arab. Cumanya saya nak kita aware sikit je tentang tulisan dia tu. Kalau madhi ni bukan dal, jadi dia dot. Madhi. Fi'il mudhari'. Jadi kalau kita sebut tu, walaupun kita eja D, tapi kalau kita dah tahu dia punya asal tu, kita bolehlah
sebut yang lebih tepatlah dari segi bahasa Arab dia. Mudhari'. Fi'il mudhari'. Ini mudhari'. Dan fi'il amar. Ini nama dia lah. Fi'il amar. Bukan ain. Amar. Maknanya kata perintah dan juga masa depan. Kalau fi'il mudhari' kala kini ataupun masa kini dan masa depan, dua-dua boleh. Fi'il madhi. Kala lampau. Okay, biasanya dia akan, kata dasar dalam bahasa Arab ni, permulaan dia dimulakan dengan fi'il madhi lah. Fi'il madhi. Jadi kalau kita jumpa fi'il madhi, kita terjemah macam mana? Kita akan terjemahkan telah. Ada perkataan telah tu. Telah apa oleh siapa. Tapi dalam hal ni kita ambil dulu yang most common, the basic one. Telah oleh ia. Telah ... oleh ia. Ini kata kerjanya. Kalau mudhari' tak ada, kita terus letak ia ... kata kerjanya. Ia plus kata kerja. Boleh nampak ke? Saya buat titik-titik tu, nampak? Telah. Okey, nampak. Okey, kalau tak nampak bagi tahu cepat-cepat, saya zoom out ke, saya zoom in ke, macam itulah. Okey, kalau amar pula perkataannya, kata kerjanya lah oleh engkau. Dulu. Dulu, kata kerja dulu. Lepas tu lah oleh engkau, maknanya dia kata perintah. Perintah. Kalau dalam bahasa Inggeris, ini satu perkara lah saya kongsi je. Kalau tak tahu bahasa Inggeris pun tak ada masalah. Tapi kalau kita tak tahu bahasa Inggeris, kita concentrate pada yang bahasa Arab ni je. Ya? Kalau kadang-kadang kita ingat bahasa Melayu pun kita tak aware sangat sebab kita tak kaji bahasa tu. Jadi ni bagi orang yang mengkaji lah. Macam maksud saya macam ni. Bahasa Inggeris tu banyak sangat kan kita dengar dan kita ramai antara kita boleh guna bahasa Inggeris. Jadi saya buat sedikit perbandingan lah. Madi tu present, past tense. Kalau boleh. Kita kata past. Kalau ni present. Dalam bahasa kita, kenapa kita kena buat dengan bahasa Inggeris? Sebab bahasa kita tu tak ada. Verb tu yang jadi present tense ke ataupun past tense ke. Verb. Kata kerja tu verb lah. Verbs. Okay, dan kalau ni dia panggil future tense ataupun imperative. Kata perintah. Okay. Jadi ni bentuk dia. Kita boleh sebutkan sama-sama. Hari ni kita cuma nak kenal aja bentuk dia dan kita nampakkan dari segi masa dia tu macam mana kita nak terjemahkan bila kita jumpa fi'il ni. Okey, satu fi'il tadi warna merah. Semua fi'il ni ditandakan dengan warna merah. Kalau dia kalimah 3 huruf sahaja, jadi di awal tu fathah, di akhir fathah, maksud dia telah mengetahui oleh ia. Ini yang dot-dot tu, kata kerjanya. Telah mengetahui oleh ia. Kenapa nak kata telah ni? Kenapa nak kata oleh ia? Sebab dia madhi. Dia fi'il madhi. Jadi kita nak menunjukkan itu telah, kita kena tambah. Dia dah past tense, dia dah lepas. Kalau lampau, mesti kita kena tambah. Dalam bahasa kita ni tambah telah. Tanda dia fathah ya, teacher. Dia kalimah 3 huruf. Biasa, ni yang normal lah, yang biasa. Bukan tak ada yang 4, ada. Tapi ni yang banyak lah. Kebanyakan. Asalnya 3 huruf, kemudian di akhir dia berbaris fathah. Ini dia punya kata dasar. Dalam bahasa Arab, kata dasar. Jadi dalam satu kalimah ni, ada beberapa perkara yang kita tahu. Satu, masanya. Kita tahu masanya. Lepas tu, ni kata kerjanya. Dan kita tahu dalam tu pelakunya. Pelaku dia datang selepas. Itu yang ditanda dengan perkataan oleh ni. Pelaku selepas daripada kata kerja. Itu susunan dalam bahasa Arab. Kita akan belajar lebih lanjut lagi setelah kita selesai bahagian fi'il. Jadi susunan bahasa Arab ni sepatutnya dia letak kata kerja dulu, baru pelaku.
Tu je lah. Jadi sebab itu kenapa letak kat situ? Sebab nanti kita akan lihat dia pelaku tu selepas kata kerja disebut. Jadi Ustazah, dia tak boleh Hmm. nak kata dia telah mengetahui, dia telah menjadikan, dia telah Ah, ingkar. Tak boleh lah ya? boleh bila kita dah faham yang ni nanti. Itu dari segi mafhum, nak bahasa kita tu macam tu, kita bolehlah buat kendian. Tapi buat masa ni kita terus kata sebab susunan dia macam tu. Nanti akan kita dapat lihat lah. Kita tambah kat mana selepas ni. Yang ni sekarang jadi kita tahu struktur bahasa Arab tu, kata kerja dulu baru pelaku. Dia akan susun macam tu. Okey. Cuma kat sini pelaku tu tak nampak. Tak nampak. Kalau tidak dia akan bersambung selepas ni. Tapi dalam mushaf ni warna dia merah. Sekali pelaku dengan kata kerja berwarna merah. Kata kerja dan pelaku berwarna merah. Okey, sekarang kita pergi kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni pula dia sebenarnya sama juga. Struktur dia pelaku kata kerja dulu baru pelaku. Tapi kita nak bezakan mudhari' dengan madhi, kita letak pelaku tu siap-siap di awal. Jadi siapa yang tanya tadi, pertanyaan tu ialah boleh tak kita letak telah, dia telah mengetahui. Boleh, tapi bila kita dah dapat bezakan ni, dari segi bila kita nak mafhumkan lah, bila kita dah boleh terjemah. Buat masa ni, bila kita baru belajar ni, kita bezakan dia dengan, untuk fi'il mudhari' kita dah siap-siap susun. Kita letak pelaku di awal, kemudian kata kerja. Kita susun. Kalau ikut bahasa Arab tu, dia macam ni. Telah mengetahui, boleh ia. Telah ... oleh ia. Ini sebenarnya susunan dia. Ini pun sepatutnya mengetahui oleh ia. Jadi kat situ macam susah lah pula, kita tak faham benda tu kan. Mengetahui oleh ia dengan telah mengetahui. Jadi kita bezakan sikit. Mudhari' je, kita terus kata ia mengetahui. Kita nak kata tambah sedang boleh. Tapi tak sesuai dengan perkataan ketahui ni lah. Baik, daripada mudhari' dia akan bergerak kepada fi'il amar. Kena tahu fi'il madhi baru boleh nampak fi'il mudhari'. Kena tahu fi'il mudhari' baru nampak fi'il amar. Jadi kalau fi'il amar macam mana nak terjemahkan? Biasanya di awalnya ada, kalau kalimah 3 huruf, kemudian dia jadi macam ni, di awal jadi hamzah wasal. Di akhir berbaris sukun. Macam mana terjemahkan dia? Jadi perkataan yang sama, kata dasar masih sama, ain lam mim, ketahuilah oleh engkau. Daripada perkataan mengetahui, telah mengetahui oleh ia mengetahui, ketahuilah oleh engkau. Okey, jadi kita tengok lagi. Kita tengok contoh. Okey, contohnya ja'ala. Jadi kita nampak kalimah 3 huruf, di akhir berbaris fathah, telah menjadikan oleh ia. Yaj'alu, ia menjadikan. Kalau fi'il amar, ij'al. Ij'al. Jadikanlah oleh engkau. Daripada yang ni tadi. Kata dasar dia sama. Kafara, telah ingkar oleh ia. Yakfuru, ia ingkar. Dia menunjukkan kalau kita terjemah macam ni, maknanya dia fi'il mudhari'. Kalau kafara, fi'il madhi. Ukfur, fi'il amar. Fi'il amar, ukfur. Ingkarlah oleh engkau. Sebenarnya macam itulah. Teacher, boleh ke kita kata amar dan mudhari' sukun? Mudhari' Di tak akhir mestinya kalimah. sukun. Mudhari' dia punya yang default mesti baris dhammah. Mesti baris dhammah default. Dhammah. Asal. Kalau mudhari' mesti akhir tu berbaris dhammah. Itu dia punya yang asal. Atas. Baris atas. Kalau madhi baris fathah. Betul. Okay. Boleh Asal dia. nampaklah pattern dia. Ya, betul. Ahsanti. Kalau boleh nampak tu, Masya Allah. Betul Amar, lah tu. Amar, baris sukun. amar sukun. Okey. Amar, Dan baris depan dia sukun. alif hamzah wasal. Betul. Biasanya macam itu. Maji. Untuk
yang biasalah. Ni yang paling common, Banyak kali. asalnya macam tu. Macam mana kita nak Okey. tahu nak sebut yang amar tu iklam ke a'lam ke? Itu ke tajwid lah. Macam Sama mana macam ruling kalau dalam kita mengaji, ruling apabila hamzah wasal. Bila kita berjumpa dengan hamzah wasal, macam mana ruling dia? Kita akan tengok huruf ketiga kan? Kalau huruf ketiga fathah, dia baris kasrah. Kalau huruf ketiga baris dhammah, dia akan ikut dhammah. Kalau huruf ketiga fathah, samalah. Kalau dia kasrah, kasrah lah. Dia takkan sebut dia baris atas kan. Dia takkan a'lam atau aj'al, dia takkan. Kalau dia ada hamzah tu ya. Hamzah memang ni hamzah wasal. Dia kena ikut huruf yang ketiga. Betul, Bit? Okey, kita cuba Kita cuba. Kita dah tengok pattern ni. Boleh tengok, perhatikan. Kalau madi telah ... oleh ia. Mudhari' ia ... Amar ... lah oleh engkau. Kalau saya nak cakap macam cerita Piramli tu pula macam mana? Macam tu. Ibrahim Pendek tu cakap. Macam tu. Kata dia boleh juga. Ikutlah style masing-masing. Ni dalam kelas ni banyak orang muda kot tak tahu dah Piramli. Tahu tak? Tu Allah tahu Allahyarham Ibrahim Pendek kan yang cakap dalam cerita tu. Bukan nak promosi tapi benda tu. Dia tak ada ... Okey, kita tengok latihan 11 ni pembahagian fi'il. Pembahagian fi'il ni ada banyak sudut. Tapi kita ambil terus dari sudut masa. Kita tengok pembahagian fi'il dari sudut masa, mengikut masa. Dekat sini dia kata yang berikut ialah latihan yang perlu dibimbing oleh guru. Untuk hari ni saya lah tu. Kalau dah ada student nanti, antumlah gurunya. Masya Allah. Okey, jadi cuba. Saya letakkan sahaja yang warna merah ni kata dasar dia ataupun vocabnya. Kena cuba buat. Macam mana nak terjemahkan? Kita buat Alimah telah mengetahui oleh ia. Ya'lamu, ia mengetahui. I'lam, ketahuilah oleh engkau. Cuba sebutkan sekali. Siapa nak buat yang pertama, yang kedua tu? Ja'ala. Ulang Saya sikit. Mudarat. Kedua tu Terjemahkan. mudarat. Telah menjadikan Okey, kita tulis oleh ia. betul. Telah menjadikan oleh ia. ia. Betul. Ya ja'alu. Ia menjadikan. Ya. Ia menjadikan. Menjadikan. Ija'al. Jadikanlah oleh engkau. Jadikanlah oleh engkau. Semua orang nak jawab macam tu je, tak nak buat seorang-seorang. Okey je, saya okey je. Tapi nanti jangan rasa ketinggalan pula lah. Maksudnya macam, alah saya tak ada peluang. Kalau nak peluang tu, boleh cakap kat moderator. Angkat tangan. Moderator kena tengok moderator. Ya, cakap dengan saya. Okey. Kafara. Saya Telah ingkar oleh ia. Okey, telah ingkar oleh ia. Yakfuru. Ia ingkar. Ia ingkar. Ukfur. Ingkarlah oleh engkau. Betul. Ingkarlah Amar. engkau. Yang kata Amar. sini. Ingkarlah oleh engkau. Ingkarlah oleh engkau. Ya. Ingkarlah oleh engkau akan tagut. Boleh juga. Ada dalam Quran. Okey. Dakhala. Ni perkataan baru. Nampak? Jangan risau. Perkataan tu tak tahu dakhala apa benda pula ni teacher ni. Tu dah bagi dah. Clue. Tinggal terjemahkan. Telah memasuki oleh ia. Ya. Telah memasuki oleh ia. ia. Yadkhulu. Ia masuk. Ia memasuki. Ia memasuki. Ya. Jadi kalau udkhul. Masuklah oleh engkau. Memasukilah oleh engkau. Masuklah oleh Masuklah. Udkhul. Kalau kata perintah, kita mana cakap, kita tak taruh, kerana dalam bahasa Melayu Kalau lah. memasuki tu macam mana tu?
Macam memasukkan sesuatu Tak boleh. Masukkan. Kita kan kata masukkanlah Saya oleh dah engkau bukan, kan. saya dah bukan Tapi orang ni bukan. Melayu. Jadi tak boleh cakap macam tu. Bila kata perintah, kita buang dia punya imbuhan kan. Kita buang imbuhan ni. Masuki boleh lagi tapi kita buang me tu. Ni mana pakar bahasa kita malam ni datang tak? Kak Zawiyah ada? Tak ada ya? Ada. Aunty Zawiyah ada. 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 Ya. Ya, Puan Ia Zawiyah. memasuki boleh ke teacher? Ia masuk. Boleh. Boleh, Kita tanya Puan Zawiyah. Itu bab bahasa Melayu. Yang apa? Yang kata perintah Memasuk ke? ke? Tak, yang Kalau memasuki. ia Yang mudarat ke? masuk. Mudarat. Cakap Mudarat. pasal tu. Dia memasuki boleh. Ia Memang itu yang memasuki. betul. Ni Boleh. betul. Kalau Kalau ia masuk ke, ia masuk boleh. Ia masuk ke mana boleh. Kalau ia memasuki premis itu, terus benda macam tu boleh memasuki, boleh masuk pun boleh. masuk. Tapi kalau kata perintah mesti masuklah kan? Masuklah, tak ada imbuhan. Tak ada imbuhan. Okey, teruskan. Sami'a. Jadi kalau sami'a, mendengar. Mendengar oleh Telah dia. perkataan oleh mendengar dia. tu saya dah bagi. Macam mana nak terjemahkan? Telah mendengar oleh dia. Telah mendengar oleh ia. Baik, kalau yasma'u, Ia Dia mendengar. okey, ia mendengar. Kalau ni macam nak sebut. Asma. Dengarlah oleh engkau. Sebut Dengarlah bahasa oleh Arab dia. engkau. Kalau kita ngaji macam mana? Isma. Isma. Jadi dengarlah oleh engkau. Dia bukan asma Isma. Dengarlah oleh engkau. Perhatikan perbezaan. Okey, amanah ni ada 4 huruf. Tapi sama masih lagi akhir tu berbaris fathah. Jadi kita terjemahkan Telah beriman. oleh dia. telah beriman oleh ia. Okey, perhatikanlah. Maknanya tetap sama. Terjemahan mesti telah. Ini kata kerjanya, clue-nya dah diberikan. Telah beriman oleh ia. Kalau yu'minu, Ia Ia beriman. beriman. Amin. Ni dia punya kata perintah. imanlah oleh engkau. Yang ni kena Berimanlah letak. oleh engkau. Berimanlah oleh engkau. Berimanlah. Imbuhan tu mesti tetap ada lah. Berimanlah oleh engkau. Ya, berimanlah oleh engkau. Yang nama Amin tu ke maksud dia Ustazah? Oh, orang nama Amin. Tengok juga tak tahu kalau dia amin. Dia amin. Amin. Alif atau Hamzah kan? Allahu Assalamualaikum. a'lam. Ustazah, teacher. Ya. Kalau English dia akan mengikut undang-undang ni juga ke English? English untuk Arab ke? Alah, tak payahlah tanya English tu. English kita belajar bahasa Arab ni. Kalau Arab dia Maksud apa? terjemah Kalau kepada terjemah kalau pada tadabbur Inggeris. tu, Yes, kena. Dia ikut aturan yang sama Mesti ikut bahasa Dia tak Arab ikut juga. English punya present tense, past participle apa. Kalau English lagi banyak dia punya dalam past dalam past tense tu ada banyak peringkat, ada past continuous, ada past perfect. Jadi kat situ ni kita kalau kita tahu yang bahasa Arab tu, kita tahu macam mana dengan gabungan-gabungan huruf dan kalimah yang lain kita boleh tahu mana satu nak guna. Present perfect ke, present simple present ke, present continuous ke. Dia jadi kalau past tu past continuous ke, past perfect ke. English lagi banyak. Tapi bahasa English Arab lagi, pun ada banyak. Tapi jangan pening kepala hak tu. Yang ni je dulu. English tu memang dah tak ramai faham. orang buat. English pun kita Banyak tak orang faham. Inggeris pun faham Quran baca. Kita Ya, ni je ya. yang ketinggalan. Betul. InsyaAllah. Okey, akhraja Telah mengeluarkan oleh dia. telah mengeluarkan oleh ia. Yukhriju, Dia sorry. mengeluarkan. Dia mengeluarkan. Okey. Akhrij. Keluarlah oleh engkau. Keluarlah oleh engkau. Keluarlah Teacher, oleh. kalau ia keluar tak boleh ke teacher? Kalau ia mengeluarkan tu macam kena ada benda. Ini bukan keluarkan. Sorry, macam mana Kak Noh?
Yang ni yang PL Keluarkan. mudhari. Yukhriju. Ia keluar. Keluarkanlah Fi'il oleh amar ke fi'il mudhari Kak Noh? Suara Mudhari. kurang Mudhari. jelas. Mudhari teacher. Dia mesti mengeluarkan ni, dia bukan keluar. Sebab kata dasar dia dia daripada yang 4 huruf. Kalau yang 3 huruf tu baru keluar. Contoh Kharaja. kharaja. Okey, saya bagi satu lagi. Kharaja. Kalau kharaja ni maksud dia telah keluar oleh ia. Kita gunakan warna yang berbeza sikit supaya kita boleh nampak perbezaan dia. Telah keluar oleh ia. Ni pun Jadi saya tambah. akhroja tu pun bukan root word lah. Dia pun dah ada imbuhan. Ya. Tapi bila dia ada tambah tu, dia mengubah sedikit dari segi terjemahan, kita kena terjemah ikut yang perubahan tu lah. Ini pelajaran nanti. Yang tu kemudian. Okey, satu lagi kharaja. Apa beza mengeluarkan dengan keluar? Keluar, Mengeluarkan tu kita yang keluar kita sendiri. Mengeluarkan tu kita keluarkan sesuatu daripada satu tempat. Je. mengeluarkan. Maknanya ada objek dengan tak ada objek. Betul? Keluar Kata tu kerja. perintah. Mengeluarkan adalah kata kerja. Ya, dua-dua boleh jadi kata perintah. Dua-dua semua Oh, ni kata kerja. PL memang kata kerja. Ini maksud dia ia keluar. Bezakan dia keluarkan dengan ia keluar. Kan beza? Ia mengeluarkan rahsianya. Ia mengeluarkan kotak itu contohnya. Kalau dia keluar, ia keluar. Dia tak ada lagi dah. Dia tak ada objek. Satu ada objek, yang ni tak ada objek. Ni tiada objek. Saya keluar dengan saya keluarkan. Dia dah keluar, dia dah leave. Yang ni yakhruju ni leave. Yukhriju, ia keluarkan. Take out. ia Mau cakap orang putih pun faham ia keluar. Ia keluar. He exits, he gets out. Kalau keluarkan, he takes out. Extract. Dia keluar tapi masih dalam mudarat. Mudarat tu bukan sebab perkataan dia dah berbeza. Yang berbeza tu dari segi masa tak berbeza. Okey, masa sama juga. Masa sama, Dia masa masa sama, sama. Fungsi berbeza. Fungsi dia. Bukan fungsi lah. Terjemahan dia tu berbeza sikit. Maksud dia. Ni belajar morfologi nanti. Panggil saraf. Wow. Saraf? Modul 3. Jauh lagi. Jadi kalau yukhriju silap. Yakhruju akan jadi keluarlah oleh engkau ke keluarkanlah. keluarlah. Yang ni keluarlah oleh engkau. Dia akan jadi ukhruj. Ni kena tambah sendirilah. Baris dhammah tu. Kena tengok huruf yang ketiga. Ukhruj. Yang ni maksud dia keluarlah oleh engkau. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut juga kata kerja transitif kan, yang perlukan objek dengan kata kerja intransitif. Tapi ni saya nak tunjukkan yang selalu keluar dalam bahasa dalam Quran lah. Ni perkataan yang common. Banyak sekali kita jumpa. Tapi dia punya form tu kita dah tahu. Ni banyak kali kita jumpa. Jadi familiarkan diri kita. Dan macam nak terjemah. Ya? Baik. Qala. Telah berkata Iya. Betul. Telah berkata oleh ia. Yaqulu. Ia berkata. Ia berkata. Qul. berkatakanlah oleh engkau. Biasa kita dengar katakanlah oleh engkau. Dia ada beza sikit. Tapi yang ini yang dalam Quran. Dia tak ada ikut pula peraturan ada hamzah wasal. Tu ada bila sebab-sebab dia. Tapi saya ni nak kita highlight ataupun kita fokus pada terjemahan tu. Maknanya yang kalau madhi kita kata telah oleh ia, telah ... oleh ia. Kalau mudhari' ia ... Kalau amar ... lah oleh engkau. Daripada kata dasar yang sama, daripada sumber tu, bukan sumber, kata dasar dia lah. Vocab dia tu sama.
Okey, boleh? Boleh. Kita cuba buat latihan InsyaAllah. sikit. Lagi satu latihan pembahagian fi'il. Ni macam hari tu, senang je. Latihan dia tak payah pening-pening. Tandakan fi'il yang betul. Seperti contoh, kita belum pergi detail tau. Ni kita macam sekali lalu je kita nak buat. Saya nak dapatkan, saya nak kalau boleh peserta malam ni, objektif kelas malam ni dan sepatutnya kelas pagi tadi. Cuma pagi tadi tu macam kita kurang sikit lah. Jadi siapa yang masuk pagi tadi dan dia masuk malam mungkin nanti boleh bagi saya feedback. Apa yang dah better ke atau getting worse ke apa ke. Dia bagi tahu ya. Jadi untuk malam ni kita punya fokus ialah kita nak kenal konsep tu. Fi'il tu boleh dibahagikan mengikut masa. Masa tu ada 3 dengan tanda-tanda yang agak jelas. Jadi bila kita biasa tengok perkataan-perkataan tu, kita boleh agak dia ni fi'il amar ke, fi'il mudhari' ke ataupun fi'il madhi. Jadi kita boleh tanda FD untuk fi'il madhi, FR untuk fi'il mudhari', fi'il amar kita tanda dengan FA. Okey, jadi tinggal highlight je macam semalam kita buat latihan isim. Pagi tadi mungkin semua orang diam je kelas tu sebab takut ke. Mungkin macam alah kena tulis pula. Jadi hari ni tak payah tulis, highlight je. Sambil tu terjemahkan. Boleh? Ya. Okey, cuba Yaj'alu ni tadi dah buat. Cuba bagi orang yang macam siapa yang baru sekali masuk ke. Okey, Yaj'alu. FA ke, FR ke, FD? Fi'il amar, fi'il mudhari' atau fi'il madhi? FR. Fi'il mudhari'. Terjemahan? Ia menjadikan. Bagus. Ia menjadikan. Alima. Fi'il Fi'il madhi. AFD. FD. Laju je jawab ya. Terjemahkan? telah mengetahui oleh ia. Telah mengetahui oleh Ni ada tambah telah. Kalau fi'il madhi je kita dah tahu. Kalau kita tahu fi'il madhi kita tahu. Terjemahan dia mesti ada telah mengetahui. Okey, ni saya buat short form je dah. Oleh ia. Sini ia menjadikan. Yakfuru. mudhari'. FR. FR. Terjemahan? Ia ingkar. Ia ingkar. Sukun. Macam mana nak sebut ni? Unzur. Unzur. Bagus. Unzur. Jadi dia fi'il? Fi'il amar. Fi'il amar. Terjemahkan? Lihatlah Bagus. Lihatlah oleh engkau. Banyak kan jumpa perkataan ni? Unzur. Unzurna. Terus dah tahu dah tu. Kalau hafal Quran, dah hafal sebahagian Quran, Masya Allah. Dah tinggal nak faham je. Ij'al. FA. Amar. Fi'il amar. Jangan panggil amar je. Kata fi'il amar. Nanti amar lain datang. Okey, jadinya. Ni silap sikit ni. Bukan menjadikan. Okey, maksudnya kita betulkanlah. Kalau dia fi'il amar, jadikanlah. Jadikanlah oleh engkau. Yelah, kalau saya letak semua jadikan, dah tahu dah ni fi'il amar. Bagi challenge sikit. Kan? Kita ambil kata dasar je. Baik, seterusnya. Aroda. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi, terjemahan. Masya Allah, betul. Saya tak payah tulis lah kan? Saya dah tak payah tulis, dah boleh buat latihan ni nanti. Ya, cikgu. Okey, yahkumu. Yahkumu. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Terjemahkan? Betul. Dia menghukum. Dia menghukum. Kafara. Ahsanti. Perempuan ahsanti. Kafara. Amar. Amadi. Madi. Fi'il amal ke fi'il madi? Fi'il madi. Terjemahan? Dia fathah. Betul. Ia. Telah ingkar oleh ia. Santi. Ni nak sebut. Idrib. Idrib.
idrib. Jadi idrib Sukun. Ah, fi'il. Pukullah oleh engkau. Fi'il amar. Jadi terjemahan Pukullah Pukullah oleh oleh engkau. mana Pukullah datang oleh pukuli tu? Pukul. Ni kena masuk kelas bahasa Melayu juga nampaknya ni. Ni masuk kelas bahasa Melayu ni. Kak Zawiyah, kita ambil perhatian Ada yang perlukan kelas bahasa Melayu lebih daripada kelas bahasa Arab. Fi'il Okey. mudarek. Yang marah gurau-gurau je. fi'il mudhari. Fi'il mudhari'. Jadi Mudarek. terjemahannya Ia memberi manfaat. Masya Allah, Masya Allah. Ahsanti. Baik, ahsantunna. Amin. Ramai-ramai. Semua perempuan yang jawab ni saya tak dengar seorang lelaki. So saya kata ahsantunna lah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Okey, yang ni kita buat daripada sebelah kiri pula sajalah. Macam mana nak bunyi tu? Urzuk. Urzuk. Jadi urzuk terjemahkan. Urzuk. Dia fi'il apa? Fi'il Amar. amar. Terjemahannya Bukanlah oleh engkau. rezekikanlah oleh Bukanlah. engkau. Ini keluarkanlah. Apa maksud Pak teacher ke? rezekikanlah oleh engkau? Kita doa lah. Rezekikanlah oleh engkau akan kami kan. Maknanya, jadi kat sini biasanya kalau siapa yang boleh memberi rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah tahu, kalau kita tahu ayat tu, maknanya kita sedang minta kepada Allah, rezekikanlah oleh engkau. Mana kata perintah untuk kita berdoa biasanya dalam kata perintah kan. Jadi kita tukarlah, I tu janganlah huruf kecil, huruf besar. Itu dalam bahasa kita. Kalau Atau kita kata boleh urzuk. rezekikanlah olehmu. Boleh. Mu tu boleh, tapi kita nak bezakan kalau mu tu maknanya kependekan untuk kamu. Kamu untuk ramai. Oh, kamu semua. Kamu semua Ini untuk ramai. untuk Allah yang Esa. Untuk Okey, engkau faham. ni. Kalau engkau orang selain daripada Allah, huruf kecil je lah. Okey, ya fa'alu Fi'il mudhari. fi'il mudhari'. Ahsanti. Ia lakukan. Ia melakukan. Sama jugalah kalau ia ataupun dia. Sebenarnya dia pun boleh. Dia atau ia. Tengok pada konteks. Saya nak ambil mudah semua ia je. Tapi bila dalam bahasa kita tu, bila kita kata dialah Allah. Contohnya kita katalah dia dan kita huruf besar lah. Kita tulislah dengan huruf besar. Lakukan. Dia lakukan fi'il mudhari'. Ini perkataan fi'il datang daripada yaf'alu ni daripada perkataan fa'ala lah. Fi'ilun. Jadi fi'ilun tu isim dia. Ja'ala fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Terjemahkan? Telah menjadikan oleh ia. Telah menjadikan oleh dia. Kalau Allah, besar kan? Telah menjadikan oleh ia. Ni sal. Pendek je macam cool tadi. Sukun. Fi'il amar. Betul. Jadi macam Saya mana ada alif pun tak apa ya Ustazah? tak ada alif. Fi'il amar. Ada juga yang dia tanya is'al. Ada juga. Ada dua version. Tapi dalam Quran selalu saya jumpa sal je lah. Ada dalam surah Baqarah tu. Asalkan Sal Bani Israel. Tanyalah. untuk Jadi tanda terjemahan dia? Tanyalah oleh engkau. Tanyalah oleh engkau. maksudnya kalau ada satu tanda sukun je pun dah cukup dah untuk fi'il amar. Tak perlu ada dua tanda. Fi'il amar tu dia jadi kadang ada huruf yang dibuang. Tanyalah oleh engkau, huruf kecil Kalau je. ni dia punya root word apa ya Ustazah? Ta'ala. Ta'ala. Sa'ala. Okay, root word dia. Ni dalam surah Al-Ma'arij pun ada. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala. Telah bertanya oleh ia. Sa'ilun, orang-orang yang bertanya. Mudhari' dia apa? Agak-agak mudhari' dia apa? Yas'alu. Masya Allah. Alhamdulillah. Yas'alu. Jangan salah sebut. Hamzah dengan Ain tu bezakan. Kalau mudhari' dia jadi Yas'alu. Yas'alu pun banyak kan dalam Quran?
Yas'alu, mereka bertanya. Manusia ni banyak soalan dia pada Allah Ta'ala. Jadi kita akan jumpa perkataan ni banyak dalam Quran. Yas'aluna, kadang ada tambah. Itu nanti kita belajar kemudian. Ni bukan sesat ni. Sesat. Okey, dhalla fi'il Madi. madi. Ahsantuna. Dhalla sesat, jadi terjemahannya Telah sesat oleh ia. Oleh ia. telah sesat oleh ia. Kenapa dia fi'il madhi? Kenapa dia Sebab sebab dia fi'il dia madi. Fathah. Fathah ke belakang. Betul. Fathah Dia di- sebenarnya macam ni asal dia. Soalan tu betul tu, tapi cara meletak tu kan. Kenapa dia fi'il madi? Saya kena kata sebab dia fi'il madi lah. Sebab tak ada tanda fi'il mudhari'. Maaf bukan saya bermaksud nak usik ke apa, tapi dia asal macam ni, dhalalah. Pun ada juga. Jadi dia dalam bahasa Arab ni banyak yang bila dua huruf tu sama dan dia dekat-dekat, dia kadang dia jadi syaddah. Ada macam tu. Dia syadah Dia tu lah, double eh. lah. Double lam tu kat situ. Asal dhalalah. Tapi jadi dhalla. Macam tu lah antara tanda betapa Allah ni nak mudahkan untuk kita. Mudah lagi. Make it easier. Jadi tahu maksud perkataan tu, itulah. Telah sesat oleh ia. Dalam Fatihah tu kan. Dia jadi dhalin kan. Tu jadi isim pula. Ya. Kata dasarnya itulah. Okey. Yawaddu. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Betul. Jadi Dia menginginkan. ia menginginkan. Masya Allah. Ni sebut Ukfur. Ukfur. ya. Fi'il amar. Engkaulah oleh engkau. Oh, lajunya menjawab. Masya Allah. Subhanallah. Macam Asanti. Asal. Okey. Ya alamu. Nak macam apa? Siapa tadi nak tanya? Fi'il mudhari'. Ya. Terjemahan? Ia mengetahui. Ia mengetahui. Aslim. fi'il amar. Fi'il amar. Menyerah dirilah oleh engkau. Ya, betul. Tapi kalau Islam tu bukanlah fi'il amar kan? Islam tu bukan. Itu kata terbitan. Itu bukan Islam. kata kerja. Tapi dia datang daripada aslim jugalah. Islam ni asal dia daripada salima ataupun aslama. Islam. Muslimun, semalam kita belajar perkataan tu muslimun. Itu semua datang daripada perkataan aslama tu lah. Ya. Okey. Islam agama penyerahan diri. Islam tu dah jadi satu konsep pula. Kasaba fi'il fi'il madi. Terjemahkan Telah telah mengusahakan oleh. Actually yang ni lebih sesuai berusaha. Dua-dua boleh. Dalam konteks yang selalu kita baca dalam Quran tu selalu boleh dua-dua. Mengusahakan oleh ia pun boleh, berusaha pun boleh. Telah berusaha oleh ia. Sebab dia kalau ada syaddah, nanti kadang-kadang kita jumpa kasaba. Ada juga. Tapi masih lagi terjemahan dia boleh telah sentiasa ke, telah berkali-kali mengusahakan oleh ia. Macam itulah penambahan. Baik, kemudian kita pergi kat bawah ni. Sya'a. Perkataan ni kita selalu sebut insya-Allah. Insya-Allah, nyanyi boleh semua. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi tahu tak maksud dia apa? Jadi dia fi'il madi. Dah tahu dah. dia. Telah menghendaki oleh ia. Betul. Telah mengkehendaki oleh ia. ia. Nak cepatlah tu saya. Yattakhidhu. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Terjemahkan. Ia mengambil. Dia mengambil. Ni macam nak sebut? I'lam. 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 Betul. I'lam. Jadi macam mana nak terjemah?
Dia fi'il apa dulu? Kuliah Fi'il ketahuilah amar. Fi'il amar. Jadi kalau fi'il amar terjemah dia dot dah oleh engkau. oleh engkau. A'rid Fi'il amar. Fi'il amar. fi'il amar. Terjemahkan Berpalinglah oleh engkau. oleh engkau. Jadi kalau perintah, kata perintah apa signifikan dia? Kenapa kita kena tahu dia ni fi'il amar ni? Nak tahu yang Allah suruh kita buat. Ya, betul. Kadang-kadang dia cakap engkau, kadang-kadang kamu. Nanti kita akan belajarlah kalau engkau ni macam ni. Kalau kamu macam mana? Nanti kita belajar tanda dia. Jadi bila kita tahu Allah kata berpalinglah oleh engkau. Fa'arid anhum. Mana berpalinglah oleh engkau daripada mereka. Tak kira lah kita kena berpaling, kita kena larilah daripada situ kalau Allah suruh. Maksudnya teacher, fi'il amar banyak daripada perintah Allah. Ataupun kata perintah lah. Berkaitan dengan Allah lah kan? Tak semestinya. Maksud kadang-kadang bila Allah ceritakan pun ada juga. Syaitan pun ada buat fi'il, ada bercakap tu fi'il amar kepada Allah. Maksudnya macam dia kata, berikanlah aku penangguhan. Dia. Kalau kita doa, kita berdoa kepada Allah tu selalunya fi'il amar. Macam Allah ajar kita berdoa. Okey, macam mana nak doa? Macam ni. Biasanya fi'il amar. Macam dalam Fatihah, ada fi'il amar. Ihdinas siratal mustaqim kan? Kita kata, tunjukilah oleh engkau akan kami. Baik, anzala. Tu kita kata perintah. Nama dia kata perintah. Tapi bukan bermakna kita kalau sebagai hamba, kita bukan perintahkan Allah. Tapi kita meminta kepada Allah. Tapi kata pekerja tu adalah nama dia, kata perintah, kata fi'il amar. Suruh. Jangan pula kita rasa macam itu nak term untuk nahu lah. Kita belajar bahasa Arab ni kan. Terpaksalah kita guna. Tapi bukan kita perintahkan Allah. Tak sesuai kita nak cakap macam tu. Baik. Anzala. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi terjemahan. telah menurunkan oleh dia. Betul. Telah menurunkan oleh ia. Ni pun ada beza. Kalau nazala dengan anzala. Kalau nazala dia telah turun. Telah turun oleh ia. Anzala telah menurunkan oleh ia. Itulah. Boleh ke ia Allah? Teacher, tanda dia apa Anzala tu? Anzala, tanda macam mana? Tanda Tanda menunjukkan dia tu fi'il madhi. Ni baris fathah di akhir ni. Fathah di akhir kalimat. Biasanya di awal pun biasanya fathah juga. Macam banyak fathah. Banyak fathah. Tapi yang macam tadi lah ini dia dah campur satu huruf tambahan. Tapi yang biasa tu macam kafara, kataba, sajada, raka'a. Yang tu biasa tu lah. Akala. Kalau 3 huruf kan? Biasanya 3 huruf. Yang kata dasar tu biasanya 3 huruf. Okey, cuba saya tunjukkan. Itu pelajaran baru besok. Saya cuba bagi kita familiar. Perkataan ni selalu kita jumpa dalam Quran. Selain daripada apa yang tadi saya dah tunjukkan dalam carta tu ataupun dalam nota tadi, ada banyak lagi perkataan yang banyak kita jumpa dalam Quran. Mungkin kita tahu maksud dia. Daripada situ kita boleh dia bila nampak ada tambahan huruf macam ya ke apa ke tadi tu, kita tahu ni fi'il mudhari', ni fi'il amar, tanda sukun dan sebagainya. Okey, contoh perkataan ni selalu kita jumpa. Khalaqa. Apa dia punya terjemahan dia tu? Cipta oleh dia. Cipta. Jadi telah mencipta oleh ia. Kalau kita banyak jumpa perkataan ni. Jadi kita tinggal letakkanlah terjemahan dia. Telah mencipta ke tepi sangat. Satna, macam mana nak bagi betul? Okey. Syukur ada teknologi macam ni kan? Ya. Kalau kat whiteboard ni, padam tulis. Telah mencipta. Telah mencipta oleh ia. Ni
Kalau ni kita dah boleh agak dah. Sajadah. Sajadah. Telah sujud oleh Bersujud. Ya, telah sujud oleh ia. Teacher ada tak apa Ya. tiga huruf macam ni? Mhm. Macam ni Isim. setiap huruf tu berbaris kan? Mm-mm. Okey, ada tak yang apa? Yang tengah dia tak yang tengah disukun ke apa? Ada juga. Macam qala. Contoh qala. Dia tak ada. Alif tu. Oh. Ataupun aza. Ni dalam a'udzubillah. Qala ni biasa kita jumpa. Cuba je dulu cebahkan. Ni bakhila. Kita guna perkataan ni. Saya gunakan perkataan kita selalu sebenarnya gunakan dalam bahasa Melayu dan perkataan ni ada dalam Quran. kedekut. Ya, jadi telah bakhil. Telah Telah oleh kedekut dia. oleh ia. Telah kedekut boleh pakai kedekut ya? Boleh? Dia tak macam kata kerja kan, kedekut dia macam adjektif. Tapi macam mana kita jadikan dia kata kerja? Kita tambah perkataan sebab telah tu. Kalau dia isim, dia tak boleh ambil masa. Jadi kita tambah telah kedekut. Ni perkataan biasa. Qala ni tadi kita dah jumpa. Apa dia? Telah berkata. Oleh ia. Kadang-kadang tengok konteks. Ada kala berkata, ada kala boleh kita kata report, ada kala kita kata mengadu. Dia perkataan berkata tu banyaklah. Dari bila kita tukar vocab, maka dia boleh menjadi macam firman. Kalau Allah berkata, kalau Allah Ta'ala telah berfirman oleh ia, macam itulah. Kadang-kadang kalau Nabi telah bersabda oleh ia, ya apa dia? Boleh jadi qalu. Itu belum belajar lagi, nanti. Betul, boleh jadi qalu. Menjawab boleh tak? Menjawab pun boleh, tengok konteks. Yes, boleh. Ada kalanya. Kadang-kadang tetapi ada masa terus Allah gunakan perkataan jawab. Macam kata gitu. Bila ada soal ada jawab. Tapi kalau qala ni kata perkataan yang neutral, berkatalah. Lepas tu kalau connotation tu yang akan menentukan sama ada kita nak guna perkataan merayu ke kan. Tapi dia masih lagi qala. Sebab tu sebenarnya kalau kita faham bahasa neutral tu untuk kita ni bila kita dah tahu, maksudnya kita akan gunakan yang paling neutral. Sebab kita tak boleh saja-saja nak insert perkataan tu tanpa kita faham kadang-kadang konteks ayat dia, tafsir dia. Tapi untuk ambil yang neutral tu boleh. Sama ada yang perkataan yang asal lah. Macam qala ni, root word dia berkata. Ataupun yang neutral sekali berkata. Lepas tu connotation, itu belajar kemudian. Itu nama dia balaghah, pelajarannya tu. Mesti tahu yang asas ni dulu, baru boleh faham cerita balaghah tu. Maksud Ustazah kata yang neutral kan, maksudnya root word lah. Root word dia tu yang neutral lah. Yang by default. Yang tidak ditambah-tambah ataupun tidak macam diperindahkan, kecuali macam yang jelas. Kan contoh kita nak ubah perkataan tu berkata, asal dia berkata, tapi bila kita tahu ini Allah yang berkata, so kita gunakan bahasa yang lebih baik lagi iaitu berfirman. Macam itulah. Kalau kita tahu ini Nabi yang berkata, kita boleh kata sabda, Nabi telah bersabda, contohnya telah bersabda oleh ia. Tapi dalam Quran biasanya tak ada cerita pasal Nabi bersabda, itu dalam hadis. Dalam Quran dia akan gunakan tu perkataan ni qala, tapi untuk kita bila kita terjemah kita nak bezakan ini hadis kursi. Allah berkata, Nabi bersabda bahawa Allah telah berfirman. Dia macam itulah. Ada perbezaan sikit. Okey, kita ambil perkataan yang biasa ni. Aza ni tak biasa tapi perkataan a'udzu selalu. Aza jadi aza berlindung. Maka terjemahan dia Telah berlindung oleh ia. Bagus. Telah berlindung oleh ia. Kalau perkataan lagi satu ni, selalu juga kita dengar. Roka'ah. Rokaat. Telah rukuk oleh ia. Ya. Oleh ia. Yang ni tak payah tambah imbuhan. Tambah imbuhan jadi lain pula. Telah merokok oleh ia. Merukuk. Telah rukuk oleh dia. Rukuk je lah ya. Sujud lah.
Sujud, rokok. Rokok tu perbuatan yang mana? Tak bezakan lah kan. Kita tahu dah beza. Dah banyak Allah kata irka'. Maksudnya irka'u ma'arraki'in. Tu kita dah nampak dah. Ada asas dia tu apa. Itu isim. So kita dah belajar sebelum ni. Okey, tak apa. Lagi apa perkataan biasa kita jumpa? Rafa'ah. Tu selalu orang cakap tu. Merafakkan sembah kepada Duli Maha Mulia. Rafa' tu apa? Tunduk. Telah mengangkat. Mengangkat. Telah mengangkat oleh ia. Ataupun meninggikan. Boleh juga. Rafa'ah mengangkat ataupun meninggikan. Itu lain tu. A'raf, ain rafa. Oh, lain. Ni rafa. Rupanya maksudnya tempat tinggi kan? Tak. Bukan. Surah Al-A'raf ke? Maksudnya kan tempat tinggi juga kan? Tapi dia punya kata dasar tu. Tak silap saya dia maksud dia macam, tapi dia macam pemisah. Dia ada maksud yang lain. Allahu'alam. Nanti kita tengok. Tapi telah yang ni rafa'ah telah mengangkat oleh ia. Hada. Hada apa? Macam huda ke? Tapi dia fi'il madi. Telah menunjuk ke? Memberi petunjuk. Menunjukkan pun boleh. Selalu orang terus memberi hidayah. Telah memberi petunjuk. Oleh ia. Ada lagi perkataan biasa kita dengar. Ini maksudnya saya letakkan. Jalasa. Dalam Quran dia tak datang jalasa. Tak banyak. Tak ada. Mungkin dia ada dalam surah Al-Hujurat rasa saya ada. Tu biasa dalam perkataan lah banyak kan. Okey, perkataan ni. Kita selalu baca perkataan ni. Asal. Jadi? Dengki. Telah dengki oleh ia. Telah berhasad oleh ia. Ataupun telah dengki oleh ia pun boleh. Banyak perkataan yang kita selalu jumpa, selalu dengar dalam bahasa kita. Sebenarnya kalau kita tahu dasar dia dah mudah sikit lah. Maksud saya tu. Ni amilah. Amil. Amil zakat. Amil. Huruf amil. Amil adalah telah mengerjakan oleh ia. Betul. Telah mengerjakan oleh ia. Boleh tak kita terjemahkan telah beramal oleh ia? Tahulah. Tak tahulah. Boleh juga kalau kita dah jam lah, dah jengkreng, dah tak tahu nak jawab apa, kita katalah amal. Tapi bila kita sebutkan amal, masalah dia apa? Bahasa kita sendiri. Kita terus nampak beramal tu, kita nampak perbuatan yang baik kan? Tapi sebenarnya dalam Quran ni bila kata mengerjakan tu ada juga Allah cerita dia mengerjakan perkara yang buruk. Jadi amal ada dua, amal saleh dengan amal salah. Jadi yang terjemahan yang lebih tepat ialah mengerjakan lah. Mengerjakan dia selalu amilah as-salihat. Telah mengerjakan oleh ia akan kebaikan-kebaikan. Macam tu. Ada juga yang telah mengerjakan oleh ia as-sayyiat. Akan keburukan-keburukan. Jadi terjemahan yang neutral adalah mengerjakan. Bila kita beramal, kita dah sempitkan maksud. Kita terjemahkan amilah sebagai beramal, kita sempitkan maksud tu kepada amal. Kadang-kadang kita nampak konsert pun konsert amal. Macam jadi kurang tepat lah di situ maksudnya. Betul tak? Konsert amal. Lepas tu bila konsert amal macam kat charity, maknanya free. Amal tu free, tak pada buat apa. Memang betul ada amal tu boleh. Tapi kalau kita dah tahu perkataan mengerjakan ni, kita gunakan yang ni. Nanti kita akan lihatlah. Dia significance dia lebih tinggi lah lepas tu. Okey, saya ingat untuk malam ni cukup dulu. Banyak lagi perkataan lain. Nanti saya sertakan juga kertas ni, maknanya nota ni, dan boleh tambah sendiri. Asal baca-baca Quran tu, tengoklah. Zakara, kan banyak kan perkataan dalam Quran. Apa lagi? Banyak lagi lah. Baik, ada soalan?
selain daripada apa yang dah ditanya tu. Azah, Ataupun nanti saya kenapa? tuliskan, saya senaraikan. Kenapa root word ambil daripada fi'il madhi ya? Bahasa Arab tu yang macam tu. Saya bukan saya yang buat. Macam tu. Saya pun tak adalah jawapan kalau gitu, macam bahasa Arab tu convention dia begitu. Kata dasar dia fi'il madhi. Okay. Kata kalimah 3 huruf tu. Tak adalah saya macam kalau kenapa tu Allah buat macam tu, sebab Allah dah pilih bahasa Arab sebagai untuk kita gunakan ilmu alat yang kita kena pelajari nak faham bahasa Quran, bahasa Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab. Dia macam tu. Jadi orang-orang yang sebelum kita daripada jauh lagi daripada sahabat Nabi SAW yang bukukan Quran, daripada Ali ketika Ali memerintahkan untuk governor dia, Umar suruh kita belajar bahasa Arab. Jadi daripada situ lagi maknanya pelajaran Nahu ni, pelajaran bahasa Arab untuk faham Quran ni dah bermula pun. Jadi kita ni cuma mengambil manfaat daripada jasa-jasa dan kerja orang yang terdahulu. Jadi mereka tu dah himpunkan macam ni. Dia kata inilah undang-undang dia, inilah yang dikatakan huruf dasar dia. Selain daripada tu akan datang kata dasar dia ataupun kata terbitan daripada kata bahasa Arab yang dalam fi'il madhi ni, jadi kita terima bahasa Arab tu. Ya, itu salah satu bagaimana untuk Allah melindungi Al-Quran kan, teacher? Berbanding dengan kitab lain? Ya, mungkinlah. Kan? Alam. Bahasa Arab tu ya. Kalau bahasa Arab tu disebabkan Allah turun bahasa Arab. Allah sebut dalam surah 15 ayat 9. Allah ada sebut. Ni mungkin siapa dah boleh dah. Surah 15 ayat 9. Ni Allah yang kata. Ni perkataan ni kita dah jumpa dah. Ada yang kita dah jumpa, huruf yang kita dah belajar. Inna. Jadi ayat dia ialah Sesungguhnya. Sesungguhnya kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sesungguhnya, tapi ada alif. Maknanya sesungguhnya kami. Nahnu. Nahnu. Kami. Sesungguhnya kami. 2 kali penegasan. Kami. Lagi sekali. Kami nazzalna, telah menurunkan oleh kami. Zikra ni fi'il madhi ni. Nanti kita belajar esok insya-Allah. Bila ada tambah lain pula. Nazzalna az-zikra. Akan peringatan, betul isim sebab ada alif lam kan? Akan peringatan itu. Dan Harf dan. Inna sama juga. Sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami Bagi. Mereka. Baginya maknanya bagi peringatan itu. Yang ni Quran. Bagi. Ni bukan. Ni la apa ni? La yang kita baca harfu sendi tu, kata sendi tu. Taukid. Penegasan. Jadi terjemahan dia? Benar-benar. Benar-benar. Hafizuna. Ni isim kan? Isim apa ni? Isim nakirah. Isim nakirah, bagus. Bilangan? Ramai, jamak. Jamak apa? Jantina? Jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Ya, betul. Jadi, dan sesungguhnya kami baginya benar-benar adalah hafizun, sekalian yang memelihara. Allah kata, Allah yang pelihara peringatan tu. So ada dalilnya lah kita cakap tu kan. Allah memberi penegasan berapa kali ditegaskan digunakan inna lagi sekali, lepas tu ada huruf taukid lagi. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kamilah yang daripada adalah yang memelihara baginya.
Macam itulah. Baik. Jadi untuk hari ni saya kira setakat ni dulu. Ada soalan lain? Mungkin boleh dikemukakan dan stay back lah selepas kelas ya, Bit? Boleh, Bit? Ya, betul. Atau malam ni Untuk kita... siapa yang ada soalan, mungkin lepas ni boleh stay back sebab sekarang dah lewat sikit. So, minta teacher untuk bacakan doa lah. Okey. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اجعل هذا جمعنا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم آمين جزاكم الله خيرا.